Assalamualaikum dan salam sejahtera para hadirin yang saya hormati sekalian. Saya Muhammad bin Muhammad Sum, Guru Besar SK Sungai Jeneh, Lubuk Cina, Melaka. Kajian tindakan saya ialah intervensi peningkatan murid atau IMPEM. Sekolah Kebangsaan Sungai Jeneh atau nama ringkasnya SK Sungai Jeneh merupakan sebuah sekolah kebangsaan yang terletak di Lubuk Cina, Melaka. Sekolah luar bandar, grade SKMB. Tujuan dan rasional kajian tindakan ini adalah menjurus kepada peningkatan murid di SK Sungai Jeneh yang semakin merudum. Tahun 2009, SKSJ memiliki 18 pelajar lelaki dan 20 orang pelajar perempuan, menjadikan jumlah keseluruhannya seramai 38 orang dan 13 orang guru. Tahun 2020, SKSJ mengalami kekurangan murid berdaftar dan paling menyedihkan, hanya tinggal seorang sahaja murid yang berdaftar untuk kelas tahun 1 dan menjadikan jumlah murid perdana hanya 16 orang keseluruhannya. Sempat juga menumpang glamour, berita disiarkan dalam harian Metro. Bukan setakat itu sahaja, isu penutupan sekolah SK Sungai Jeneh telah berurutan hampir 8 tahun. Jika dilihat dalam unjuran data, murid SK Sungai Jeneh jelas menunjukkan kemerosotan jumlah murid dari tahun 2018 lagi. Dari situ, saya mencari punca di mana menghilangnya murid-murid kampung Sungai Jeneh ini. Pada awal penempatan sekolah, saya membawa isu ini di peringkat sekolah untuk dibincangkan dan seterusnya bersama ahli jawatankuasa PIBG dan JPKK Sungai Jeneh. Perbincangan menjurus kepada matlamat untuk meningkatkan jumlah murid dan isu-isu ke arah mencapai sasaran. Jadi fokus tindakan IMPEM ini adalah untuk mencapai matlamat dan objektif yang telah dipersetujui, iaitu matlamatnya adalah mencapai sasaran peningkatan murid berdaftar di SK Sungai Jeneh tahun 2021 kepada 50 orang. Objektifnya pula memberi kesedaran kepada ibu bapa penjaga tentang kejayaan sekolah ini. Yang kedua, membina hubungan baik dengan ibu bapa penjaga dan komuniti setempat. Dan yang ketiga, meningkatkan involvement murid SK Sungai Jeneh melalui pencapaian cemerlang dalam akademik, saksiah dan core curriculum. Dalam proses menjalankan kajian tindakan ini, saya mengamalkan amalan PDCA, iaitu Plan, Do, Check dan Act, menjadi teras projek ini. Oleh itu, kaedah pengumpulan data, saya menggunakan kaedah data dokumen, pemerhatian dan temu bual. Radas istikawa atau gambar rajah tulang ikan adalah satu kaedah mengkategorikan isu-isu kepada 4 bahagian, iaitu manusia, persekitaran, fizikal dan komuniti. Daripada pelbagai isu yang dikumpulkan, dibentangkan dalam mesyuarat ahli jawatankuasa menyusun mengikut keutamaan untuk memberi fokus satu isu utama yang akan memberi impak besar kepada peningkatan murid. Saya bersama jawatankuasa yang ditubuhkan telah mengenal pasti menyebabkan berlakunya fenomena kurang murid ini. Sepakat membawa berkat, maka jawatankuasa bersetuju bahawa isu utamanya adalah persepsi ibu bapa penjaga yang beranggapan bahawa sekolah SK Sungai Jeneh tidak berdaya maju. Jadi isu utama ini akan menjadi fokus kajian tindakan saya. Jika tiada tindakan yang drastik, besar kemungkinan pada tahun 2021 murid ini akan terus merudum jumlahnya. Kumpulan sasaran kajian IMPEM adalah komuniti setempat dan murid umur 5 tahun sehingga 12 tahun dalam radius 5 km. Jika dilihat daripada carta bar, menunjukkan jumlah penduduk kampung Sungai Jeneh hanyalah seramai 381 orang sahaja, iaitu data tahun 2020. Yang berwarna hijau menunjukkan murid-murid 5 tahun sehingga 12 tahun di kampung ini. Oleh itu, ke manakah ibu bapa menghantar anak-anak mereka bersekolah menjadi satu tanda tanya. Ini kerana jumlah murid berdaftar pada tahun ini hanyalah 41 orang sahaja. Perspektif negatif ibu bapa yang beranggapan sekolah ini tidak berdaya maju perlu dikikis di samping memantapkan lagi penampilan sekolah ini di mata mereka.
Aktiviti impen terbagi kepada 3, iaitu yang pertama menjurus kepada tumpuan diberi kepada ibu bapa, penjaga dan komuniti. Yang kedua adalah kecemerlangan akademik, saksiah dan kurikulum, manakala keceriaan dan prasarana sekolah. Sebagai guru besar, perlunya turun padang dan tidak hanya pandai merancang, mengarah dan hanya terperap di bilik berhawa dingin sahaja. Oleh itu, saya mengetuai ziarah cakna perkukuh ukhuwah bersama warga sekolah ini yang terdiri pada guru-guru menziarahi rumah-rumah di kampung SK Sungai Juneh. Selain itu, kami juga bersatu hati membuat gotong royong di kelas dan juga bilik-bilik khas. Kami bersama pekerja sekolah dan guru-guru menceriakan sekolah, persekitaran sekolah agar kelihatan lebih kondusif dan berinformasi. Aktiviti yang lain iaitu meningkatkan pengajaran pembelajaran. Saya memberi fokus kepada bahasa Melayu. Aktiviti yang lain iaitu meningkatkan pengajaran pembelajaran. Saya memberi fokus kepada bahasa Melayu kerana di sini penerimaan murid menerima sahaja siapa sahaja murid walaupun murid itu tidak pandai membaca. Ada seorang murid yang tidak pernah bersekolah tetapi hanya masuk sekolah tahun 4 sahaja. Kami terima. Dan ada seorang murid yang bermasalah pun kami terima. Maka program A to Z ini adalah untuk menambahkan atau pemulihan untuk pemantapan bahasa Melayu. Selain itu, memperkasakanlah kurikulum, antaranya aktiviti yang dijalankan di bawah inisiatif guru kurikulum iaitu Cik Siti Nuha, iaitu pertandingan lompat tali online ketika PKP. Hadiah cemerlang ini kepada JBK kurikulum, bukan sahaja murid-murid tetapi ibu bapa juga teruja ingin mencuba lompat tali selama 2 minit. Lompat tali ini divideokan dan dinilai serta diberikan cenderahati kepada pemenangnya. Teori hierarki keperluan Maslow telah dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang ahli psikologi kemanusiaan pada tahun 1943. Teori ini menyatakan dalam diri setiap individu terdapatnya 5 keperluan yang perlu dipenuhi seperti fisiologi, keselamatan, sosial, penghargaan diri dan pencapaian. Bila satu keperluan dicapai, keperluan yang seterusnya akan menjadi satu keperluan atau keutamaan seterusnya. Teori ini menekankan keinginan untuk memenuhi keperluan orang yang bekerja di dalam sebuah organisasi. Sebaliknya, Frederick Herzberg adalah seorang psikologi Amerika, motivasi berdasarkan ganjaran dan insentif. Gabungan 2 tokoh motivasi ini saya aplikasikan untuk menyuntik motivasi dengan kata-kata perantang, kata-kata semangat, ucapan terima kasih, penghargaan dan ganjaran seperti mana yang dipaparkan dalam gambar. Kami mengadakan sambutan hari lahir guru-guru dan murid-murid. Kami juga mengadakan jamuan hari tahun. Kami juga memberikan CD cenderahati kepada guru dan juga penyelaras program. Selain itu, tidak lupa kepada ahli jawatan kuasa PIBG. Kami memberi cenderahati terutamanya YDP PIBG yang telah banyak membantu pihak sekolah untuk menjayakan program ini. Cantik di luar, menarik di dalam merupakan aktiviti keceriaan di sekolah ini di bawah kerjasama antara AJK, PIBG dan juga warga kecil sekolah ini. Jadi di sini kita lihat, saya lihat di sini terdapatnya mercu tanda di bahagian luar sekolah ini. Masuk saja sekolah telah lihat mercu tanda I love SKSJ. Masuk saja di dalam, lihatnya pondok santai yang ada tangga batu merupakan trademark sekolah ini. Saya juga bersama warga sekolah telah menyediakan lorong informasi, lorong herba, petani muda dan sudut HIP. Projek impen mula berputik dan menunjukkan perkembangan yang baik
di mana kita lihat kehadiran ibu bapa dalam perjumpaan dan aktiviti anjuran sekolah telah meningkat. Pencapaian PBD mata pelajaran teras tahap 1 mencapai TP 4 ke atas juga telah menunjukkan peningkatan di mana murid-murid lebih bersemangat dengan persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran. Di tahap 2 juga itu pencapaian TP 4 ke atas mata pelajaran teras juga telah meningkat berbanding dengan tahun 2019. Sejarah pencapaian UPSR pada tahun 2015 pernah penerima baiknya pencapaian UPSR terbaik, manakala yang terbaru pada tahun 2019 iaitu anugerah pencapaian peningkatan terbaik UPSR dan juga anugerah pencapaian terbaik UPSR untuk tahun 2019. Fakta-fakta ini perlu diwar-warkan untuk memberi keyakinan kepada komuniti setempat bahawa SK Sungai Jernih adalah sebuah sekolah berdaya maju dan melahirkan ramai insan-insan yang hebat. Data SSTM dan penyertaan core curriculum juga menunjukkan peningkatan berbanding tahun 2020. Pada tahun 2021, 11 penyertaan core curriculum, dan walaupun kami hanya mempunyai 11 orang sahaja murid tahap 2, tetapi berjaya juga mendapat tempat keempat dalam pertandingan video pendek pengakap Alur Gajah dan juga pertandingan bercerita daerah Alur Gajah tempat yang kelima. Lihat pula kepada impak peningkatan murid tahun 2021, iaitu berlakunya peningkatan pada tahun 2021. Walaupun ATR-nya adalah seramai 50 orang, tetapi perlu diberi perhatian mengenai peningkatan dari tahun 2020, di mana pada tahun 2020 murid SK Sungai Jernih hanyalah seramai 27 orang, manakala 2021 telah meningkat menjadi 41 orang, hampir mencapai sasaran. Untuk lebih jelas, lihat saja dalam bentuk graf bar, iaitu peningkatan membanggakan pada tahun 2001 berbanding jumlah murid tahun 2020. Itu di situ kita lihat banyaknya peningkatan, iaitu pertambahan dalam murid tahun 1 2021 iaitu seramai 9 orang. Jadi kekuatan kelemahan dan kekuatan program ini kerana mempunyai mendapat sokongan padu dari pelbagai pihak dalam menjayakan program impen seperti YDP PIBG, KPKK Sungai Jernih, para dermawan. Persatuan Alumni SK Sungai Jernih juga aktif menyalurkan sokongan dan bantuan. Namun begitu, terdapat juga kelemahan ataupun kekangan program impen. Itu yang pertama, kekangan masa akibat pandemik COVID-19 yang mengekang kami untuk menjalankan pelbagai aktiviti. Kerjasama di kalangan ibu bapa pada permulaannya amatlah menyedihkan, di mana pada satu ketikanya kami telah membuat satu persediaan yang cukup rapi, tetapi yang hadir hanyalah seorang. Yang ketiga, kami di sekolah ini kekurangan guru option mata pelajaran teras. Jika dilihat pada jadual waktu, guru pendidikan seni terpaksa mengajar matematik dari tahun 1 hingga tahun 6. Selain itu, guru pendidikan agama Islam, guru bahasa Arab juga terlibat dalam mata pelajaran sains. Jadi data penduduk kampung Sungai Jernih ini juga menunjukkan ramainya warga tua, iaitu seramai 81 orang, manakala yang berwarna biru gelap itu adalah majoriti penduduk 45 tahun ke atas. Anak-anak yang berada dalam lingkungan 5 tahun hingga 12 tahun, iaitu yang berwarna hijau, hanyalah seramai 71 orang. Oleh kerana projek impen ini tidak mencapai ATR, maka perlu dipikirkan bersama jawatankuasa untuk penambahbaikan pada masa akan datang. Yang pertama, perlu meningkatkan hubungan atau mengekalkan hubungan bersama komuniti setempat
sedia ada agar lebih baik lagi. Yang kedua, bantuan daripada IISc Plus untuk membantu dan membimbing guru-guru di sekolah ini dalam terutamanya dalam mata pelajaran teras. Yang ketiga, memperkasakan saksiah di kalangan murid-murid. Yang keempat, program cungkil bakat terutamanya dalam bidang core curriculum, core akademik. Dan yang kelima, mencari dana untuk prasarana agar lebih kondusif dalam pembelajaran dan sekolah ini menjadi lebih ceria lagi. Rumusannya, projek impen ini sekurang-kurangnya membuka mata komuniti setempat mengenai kemajuan sekolah ini, seterusnya mengikis persepsi negatif ibu bapa terhadap sekolah ini. Impen juga dapat merangsang pencapaian akademik, core curriculum dan saksiah murid-murid sekolah ini. Apa yang utama adalah penambahan murid berdaftar di sekolah ini menunjukkan peningkatan. Impen juga perlu diteruskan selama jalin ukhuwah bersama komuniti setempat haruslah diperkukuhkan lagi. Persepsi negatif tentang sekolah ini perlu dikikis dengan melonjakkan pencapaian dalam semua bidang. Saya yakin tahun 2022 akan mencapai 50 orang murid berdaftar di sekolah ini. Sekolah ini hanya untuk guru besar yang akan bersara atau tempat guru besar baru dilantik sebagai latihan sahaja setahun jagung silih berganti antara luahan ibu bapa dan komuniti sekolah ini yang menyebabkan mereka kurang yakin untuk menghantar anak-anak mereka sekolah ini. Harapan saya, guru besar yang akan ditempatkan di sekolah ini diberi masa yang cukup untuk melihat visi dan misi membuahkan hasil. Sahajamu selagi ada peluang dan kesempatan. Sekian, terima kasih. SKSJ, ceria sepasukan, cemerlang bersama.